رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu, banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, maka lebih-lebih lagi lah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap masa dan keadaan kita tidak pernah terlepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah tuntutan bagi setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Tuntutan bagi setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala ialah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Dengan kita menggunakan nikmat tadi untuk mentaati, untuk menyempurnakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan segala kemahuan, kesukaan, perkara-perkara yang meredakan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita gunakan untuk kepentingan diri sendiri, keseronokan diri sendiri. Walaupun kita nampak zahirnya jaga barang tersebut dengan baik, tetapi kalau kita tidak menggunakan barang tersebut, yakni nikmat tersebut, untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita masih lagi tidak menunaikan tuntutan syukur yang sebenar. Walaupun sesuatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ianya kita hancurkan, ianya kita pakai sampai hancur, tetapi dengan tujuan untuk menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka inilah tuntutan syukur kepada nikmat tersebut. Kan? Contohnya nikmat harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita syukur dengan nikmat harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita gunakan harta tadi untuk kita sempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebagai contoh untuk tanggungjawab kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dihidupkan, diamalkan oleh seluruh manusia yang berada di atas muka bumi ini. Ini tanggungjawab kita, untuk mereka semua kenal siapakah Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka semua kembali kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggungjawab kita. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita, maka hendaklah kita gunakan kemampuan tadi untuk kita sempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan inilah cara kita menunaikan tuntutan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Manusia ni sifatnya lemah. Walau macam mana kuatnya pun, dia akan melalui satu fasa lemah. Sampai satu jangka masa yang panjang ke yang pendek ke, akan datang nanti dia akan lemah, dia akan mengalami kelemahan. Jadi untuk itulah kita kena tengok kita punya kelemahan. Maksudnya kita punya keupayaan makin berkurang dengan sebab apa? Adakah keupayaan kita berkurang dengan sebab kita banyak guna tenaga kita untuk menghasilkan dunia ataupun menghasilkan akhirat? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk kita menunaikan tuntutan syukur yang sebenar, kerana kita tak mampu untuk tunaikan hak syukur yang sebenar. Jadi kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk kita tunaikan hak syukur yang sebenar, dan kita diberi taufik untuk bertaubat di atas segala nikmat yang kita kufur, yakni kita tak guna nikmat tadi untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung seterusnya kepada kisah mengenai talabuhu sallallahu alaihi wasallam mimman laqiya Uwaisal Qarani, Uwaisal Qaraniyah,
an yatluba minhu al-istighfara. Wa akhraja Ibn Sa'd an Usair bin Jabir an Umar radhiyallahu anhu annahu qala li Uwais rahmatullahi alayh istaghfir li. Qala kaifa astaghfiru laka wa anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwaisun. Wa fil hadithi tulun wa akhrajal marfu'a minhu Muslimun fi sahihihi kama fil isabati wa fi riwayatihi lahu faman laqiyahu minkum famuruhu falyastaghfir lakum. Permintaan sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta daripada orang yang berjumpa dengan Uwais Al-Qarni agar menuntut daripada Uwais Al-Qarni bahawa orang yang berjumpa dengan Uwais Al-Qarni tersebut, dia menuntut kepada Uwais Al-Qarni akan istighfar. Maknanya dia minta kepada Uwais Al-Qarni supaya mendoakan keampunan untuk dirinya. Maknanya Nabi SAW perintahkan orang yang sempat jumpa Uwais Al-Qarni ni minta doa pada dia. Doakan, minta dia supaya dia doakan untuk kamu, doakan keampunan untuk kamu. Diriwayatkan daripada Hazrat Umar radhiyallahu anhu bahawa beliau telah berkata kepada Hazrat Uwais rahmatullahi alaih. Uwais Al-Qarni ni nama dia Uwais bin Amir Al-Qarni, seorang tabi'in. Tabi'in ni apa dia? Tabi'in ni dia sempat berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni siapa dia? Sahabat ni orang yang sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sempat beriman ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, dia dah beriman. Ni sahabat. Kalau dia beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam Uwais Al-Qarni ni, dia ada nama khusus dia. Tapi secara umumnya orang-orang Islam yang pernah melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dikira tabi'in. Jadi tu dua peringkat lah. Orang yang pernah berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sempat beriman ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, beriman dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa tu, maka dia adalah sahabat. Tapi kalau dia beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu ada nama lain dia. Apa nama dia? Lupa. Tapi kalau seorang tadi dia berjumpa dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman, masa dia berjumpa tu dia beriman, maka dia adalah seorang tabi'in. Jadi apakah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Uwais radhiyallahu anhu rahmatullahi alaih, dia berkata, pohonlah keampunan bagi pihakku, maknanya mohonlah istighfar untukku. Maka Hadrat Uwais Al-Qarni rahmatullahi alaih berkata, bagaimana mungkin aku beristighfar untuk Tuan? Bagaimana mungkin aku beristighfar untuk Tuan, sedangkan Tuan adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadrat Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang lelaki yang dipanggilnya Uwais, yang diberi nama kepadanya Uwais. Maknanya sebaik-baik tabi'in adalah seorang lelaki yang bernama Uwais. Uwais Al-Qarni ni, dia adalah sebaik-baik tabi'in. Dia nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sempat hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di Yaman. Tapi dia tidak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana sibuknya khidmat kepada maknya.
Kerana amalannya ini, kerana hatinya, sedangkan hatinya cinta, kerana terlalu keinginan untuk berjumpa Nabi SAW. Cuma yang menyebabkan dia tak pergi, asbabnya dia jaga mak dia. Dia jaga mak dia sakit, kan? Sehinggalah Nabi SAW wafat, dia tak sempat berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi SAW yang perintahkan untuk sahabat-sahabat ni kalau jumpa Uwais Al-Qarni ni, minta doa untuk dia, nak bagi tahu kesalehan orang ini, kan? Kesalehan orang ini. Ini satu kisah mengenai bagaimana kita meminta doa. Nabi SAW dan sahabat-sahabat juga menyarankan untuk kita meminta kepada orang-orang soleh, supaya orang-orang soleh tadi doa untuk kita, istighfar untuk kita. Tapi bukanlah maknanya berpada dengan doa mereka, kita minta mereka doakan, kemudian mereka doakan dah. Tak. Ini cuma tambahan. Maknanya ada riwayat boleh lakukan sedemikian dan tak salah, minta orang doakan kepada kita. Dan antara hak orang Islam juga, bila dia minta doakan, kita kena doakan untuk dia. Jadi kalau kita dah kata insya-Allah, kita kena doakan. Kalau kita tak doakan, dia boleh tuntut ke akhirat. Mana doa hari tu yang kau kata nak doa, tak doakan pun, kan? Jadi untuk mudah, untuk selamat, supaya kita menunaikan semua permintaan orang yang suruh kita berdoa, kita doakan depan dia terus. Doakan saya ya Tuan, insya-Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita, merahmati kita dan memberkati kita semua. Cukup, dia terlepas daripada tanggungjawab untuk dia mendoakan orang tersebut. Cukuplah. Jangan dia kata insya-Allah, lepas tu sampai bila tak doa-doakan. Ke akhirat nanti boleh tuntut. Mana doa hari tu kau cakap nak doakan. Tapi kalau orang cakap doakan untuk aku, maka dia terus doakan, semoga Allah mengampuni Tuan, semoga Allah mengampuni saya dan kamu dan kita semua, kan? Doakan supaya Allah mudahkan saya punya urusan ni. Doa, semoga Allah mudahkan urusan kamu di dunia dan akhirat. Apa yang dia minta untuk kita doakan, kita doakan terus, supaya kita tak terlupa. Sekurang-kurangnya kita dah doa untuk dia. Dalam riwayat yang lain ada Nabi SAW beritahu, barang siapa yang berjumpa dengan Uwais Al-Qarni rahmatullahi alaih ni, barang siapa di kalangan kamu, sesiapa saja di kalangan kamu yang berjumpa dengan Uwais ni, maka hendaklah kamu meminta daripada Hadrat Uwais ini supaya dia berdoa, supaya dia beristighfar kepada kamu, supaya dia beristighfar untuk kamu, bagi pihak kamu. Dalam riwayat yang lain. Kemudian kisah yang kedua, du'a'u Anasin radhiyallahu anhu li ashabihi hinama talabu minhu dhalika. Akhraj al-Bukhari fil Adabil Mufradi an Abdullah ar-Rumawi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qila lahu inna ikhwanaka atauka min al-Basrah wa huwa yawma idzin bizawiyah litad'u Allah lahum qala Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar fastazaduhu faqala mithlaha faqala in utitum hadha faqad utitum khaira dunya wal akhirah. Doa Anas radhiyallahu anhu terhadap sahabat-sahabatnya, rakan-rakannya, ketika mana mereka meminta kepada Hazrat Anas radhiyallahu anhu untuk mendoakan mereka. Imam Bukhari rahmatullahi alaih telah meriwayatkan di dalam kitab Adabul Mufrad daripada Hadrat Abdullah bin Rumawi, Hadrat Abdullah bin Rumi, Hadrat Abdullah bin Hadrat Abdullah Ar-Rumi, Hadrat Abdullah Ar-Rumi. Abdullah Ar-Rumi daripada Hadrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, dikatakan kepadanya, sesungguhnya saudara kamu telah datang kepada kamu daripada Basrah, supaya Tuan, sesungguhnya saudara-saudara Tuan telah datang daripada Basrah untuk bertemu dengan Tuan, agar Tuan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka. Maka Hadrat Anas radhiyallahu anhu berkata, wahai Allah, Allahumma ighfir lana warhamna, ya Allah,
ampunilah kami, rahmatilah kami dan berilah kepada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat nanti kebaikan, dan selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Maka mereka, yakni orang ramai tadi yang meminta kepada Hadrat Anas radhiyallahu anhu untuk mendoakan mereka ini, mereka meminta untuk Hadrat Anas radhiyallahu anhu tambah lagi, supaya doakan lebih lagi. Maka Hadrat Anas radhiyallahu anhu telah mengucapkan perkara yang sama, yakni doa perkara yang sama. Telah mendoakan perkara yang sama, yakni Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadrat Anas kata apa? Sekiranya kamu diberikan perkara-perkara ini, maka sesungguhnya kamu telah diberikan akan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi apa-apa kebaikan yang kamu minta, yang kamu rasa baik kat dunia ni, kamu minta pun kamu tak tahu. Kadang-kadang benda tu baik untuk kamu, kadang-kadang benda tu tak baik untuk kamu. Jadi untuk kita selamat daripada apa-apa kesan daripada doa kita sendiri, kan, kita minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Macam sebelum ni ada berlaku kisah, kan, ada orang dia minta, ya Allah, aku meminta perlindungan kepada engkau daripada dunia, daripada fitnah. Aku meminta perlindungan kepada engkau daripada fitnah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang tegur, kamu nak minta jauh daripada fitnah, kan? Fitnah ini, harta pun fitnah, anak pun fitnah, isteri pun fitnah. Tapi kalau kita tak gunakan dia pada tempat yang betul, maka dia akan menyebabkan kita jauh daripada Allah. Fitnah dengan makna ujian. Jadi nak doa pun kena pandai, kena tahu. Jadi sebab itulah untuk selamatkan diri kita, kita doa sahaja apa-apa yang telah diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang Allah SWT telah ajarkan kita dalam Al-Quran. Itu doa-doa yang lebih afdal. Dia akan termasuk semua sekali. Dia akan termasuk semua sekali. Sebab apa, kadang-kadang kita minta sesuatu, kita tak tahu sesuatu itu baik untuk kita ataupun tidak. Tetapi kalau kita minta secara umum, semua sekali, seperti doa ini. Dan Nabi SAW pun suka dengan doa yang begini, ringkas, padat, tepat. Masuk semua sekali, jami' dan mani'. Ringkas, padat dan tepat. Ya Allah, ampunkanlah kami. Kalau dah ampun dosa, segala jenis masalah semua akan selesai. Rahmatilah kami. Masuk syurga pun dengan rahmat Allah SWT. Berilah kami kebaikan di dunia. Kebaikan dunia apa-apa sahaja. Kadang-kadang kita rasa baik, tapi benda tu tak baik. Segala jenis kebaikan dunia yang Allah SWT akan bagi pada kita, dan segala jenis kebaikan akhirat yang Allah SWT akan bagi pada kita. Ini doa yang cukup sempurna, jami' dan mani', dah masuklah semua. Jadi sebab itulah Hadrat Anas radhiyallahu anhu pun pandai. Doa pendek tapi dah masuk semua. Apa kau nak minta semua dah masuk dalam tu. Jadi tak perlu nak tambah lebih-lebih lagi. Jadi sebenarnya doa ini, kalau kita doa dengan hati, itulah doa yang sebenar, kan? Kalau doa ini bukannya duduk mengangkat tangan, lafaz-lafaz bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin, Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ini cuma lafaz doa. Tapi hakikat doa yang sebenarnya adalah seperti mana pautan hati satu orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dia dalam keadaan dia di tengah-tengah laut, kan? Kiri, kanan, depan, belakang semua air. Tak ada apa-apa kecuali air semua. Dan di tengah-tengah laut tadi dia sedang berpaut di atas satu dahan, satu kayu, satu papan. Satu papan tu je yang dia boleh berpaut. Tinggal dia dengan Allah bersama laut dengan papan tadi saja. Bagaimanakah keadaan pautan hati dia pada Allah pada ketika itu? Ya Allah, ya Allah. Dia akan cerita apa semua yang dia punya masalah, apa yang dia nak, semua dia akan minta dengan Allah. Pada keadaan inilah, pautan hati pada keadaan inilah yang kita kena bawa dalam setiap doa-doa kita. Inilah doa yang sebenar. Doa yang sebenar. Meminta pada mulut daripada hati dengan sebenar-benar minta, itulah doa. Jadi perkara-perkara yang duduk, menghadap kiblat, angkat tangan, ini semua zahir-zahir, sunnah-sunnah, adab-adab dalam doa.
supaya mencapai hakikat adab-adab batin di dalam doa. Bahkan kalau mulut baca doa, tangan angkat kan, duduk ngadap kiblat, tapi hati tak tawajuh pada Allah, ini tak layak dipanggil doa. Doa itu adalah asalnya adalah daripada hati. Daripada hati. Bukanlah maknanya tak perlu nak duduk angkat tangan apa semua, kena juga. Sebab ini adalah sunnah cara Nabi SAW berdoa. Dia ada bagi tahu nanti. Sebelum ni ada kan, Nabi SAW mengangkat tangan ketika berdoa, ada dalam hadis. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita hakikat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana doa ni adalah otak bagi segala ibadat. Kemudian yang tadi, yang pertama ni, kita meminta orang soleh untuk berdoa, untuk mendoakan kita. Sekarang pula kita pula doakan kepada orang-orang yang membuat maksiat. Ad-du'a'u liman 'asa. Qissatu Umar radhiyallahu anhu ma'a rajulin tatataba'a fi syarabi fakataba ilaihi wa da'a lahu fanaza'a. Fanaza'a. Ya, ini kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersama seorang lelaki. Seorang lelaki yang sudah ketagih di dalam meminum arak. Maknanya dah biasa minum arak. Maka Hadrat Umar radhiyallahu anhu telah menulis surat kepada orang tersebut dan berdoa untuk orang tersebut. Lalu orang tersebut telah meninggalkan perkara tersebut. Ni dah berkat dakwah dan doa. Bukan sahaja dakwah, cegah. Bahkan yang lebih besar daripada itu adalah doa. Doa. Sebelum nak jumpa satu orang tu, doa dulu. Jumpa, kemudian habis jumpa, doa lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. أخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن الأصم قال كان رجل من أهل الشام ذو بأس وكان يفيد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففقده عمر رضي الله عنه فقال ما فعل فلان بن فلان فقالوا يا أمير المؤمنين تتابع في هذا الشراب قال فدعا عمر كاتبه فقال اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ثم قال لأصحابه ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه ويتوب الله عليه فلما بلغ الرجل كتاب عمر رضي الله عنه جعل يقرأه ويردده ويقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر برقانة وزاد فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع فلما بلغ عمر خبره فقال هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخا لكم زلة فسددوه ووثقوه وادعوا الله له أن يتوب ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه كذا في التفسير لابن كثير. Imam Ibn Hatim telah meriwayatkan daripada Hadrat Yazid bin Asam, beliau telah berkata, adalah seorang lelaki daripada penduduk Syam, seorang yang suka berperang, sangat keras di dalam berperang, dan dia datang kepada Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Lalu Hadrat Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, fafaqadahu. Lalu Hadrat Umar radhiyallahu anhu tidak berjumpa dengannya. Maka Hadrat Umar radhiyallahu anhu berkata, apakah yang telah lelaki ini lakukan? Mereka telah menjawab, wahai Amirul Mukminin. Maknanya satu orang lelaki yang biasa nampak tiba-tiba tak nampak kan. Selalu datang kepada jumpa Hadrat Umar radhiyallahu anhu, wa kana yafidu, selalu datang ulang alik, selalu datang. Tiba-tiba tak nampak. Sayyidina Umar kata, mana apa cerita?
lelaki ni dulu nampak selalu, sekarang tak nampak. Mereka menjawab, wahai Amirul Mukminin, lelaki ini telah mengulangi perbuatan lama. Dia telah ketagih semula di dalam meminum arak. Maka Hadrat Umar radhiyallahu anhu kata apa? Panggil penulis. Panggil penulisku kan. Dia ada penulis surat. Maka Hadrat Umar radhiyallahu anhu beritahu, tuliskan daripada Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Tuliskan daripada Hadrat Umar bin Khattab kepada fulan bin fulan. Ini keajaiban sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini keajaiban sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Subhanallah. Dalam riwayat-riwayat hadis, nama mereka cukup teliti untuk sampaikan kepada kita cerita-cerita, riwayat-riwayat mereka, siapa yang sampaikan. Tetapi bila cerita pasal keburukan, satu nama pun mereka boleh sama-sama, fikiran mereka boleh sama. Macam mana supaya nama si pelaku yang buat tadi itu semua sembunyi, disorokkan. Sampai sekarang tak ada seorang pun tahu siapa fulan bin fulan ni kan. Tak semua. Kebanyakan hadis yang cerita pasal keburukan, kebanyakannya disorokkan nama. Macam mana hari ni kita nak usahakan perkara yang sama, kita menutup aib saudara se-Islam kita? Ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan sifat ini pada kita semua kan? Sifat menutup aib, segala aib saudara se-Islam kita, kita tutup. Langsung tak buka mulut, tak buka cerita pasal orang lain. Hadrat Umar radhiyallahu anhu tulis apa? Salamun alaika, maka sesungguhnya aku memuji kepada kamu akan Allah Subhanahu Wa Taala, yang zat yang tidak ada Tuhan, tidak ada yang selayaknya disembah melainkan kepadanya, yang mana mengampunkan dosa dan menerima taubat, juga zat yang keras bersangatan di dalam azabnya. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia, dan kepadanya adalah tempat kembali. Kemudian Hadrat Umar radhiyallahu anhu beritahu kepada sahabatnya itu, doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada teman-teman yang lain, doalah kepada Allah kan. Sebab ini dah secara khalayak, orang khalayak dah bagi tahu, dia ni dah sibuk pergi minum arak, tapi semua tak sebut nama dia pun. Hebat. Macam mana kita nak belajar ni semua? Macam mana benda-benda yang buruk ni, kalau ada cukup pengajaran dia pun setakat tu sahaja, sehingga nama pelaku dia pun kita tak perlu diberitahu, tahu apa yang dia buat dan macam mana apa yang berlaku. Cukup. Kemudian doakan untuk sahabat kamu supaya Allah Subhanahu Wa Taala kan mengubah hatinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya. Maka tak kala telah sampai surat Hadrat Umar kepada lelaki tersebut, maka mulalah lelaki tadi membaca surat tersebut, dan dia mengulang-ulang surat tersebut. Lalu dia berkata, Ghafiriz Zambi, penerima taubat, yang maha menerima taubat. Ghafiriz Zambi, yang maha mengampun dosa. Wa Qabilit Taubi, yang maha menerima taubat. Syadidil Iqab, yang sangat keras ancaman azab dia. Sesungguhnya telah memberi peringatan kepadaku akan ancaman-ancaman ni, akibat-akibat ni, azab ni, dan telah menjanjikan kepada aku untuk mengampunkan aku. Beri peringatan akan azab, tapi dia beri janji juga supaya dia dapat diampunkan. Mudahnya Allah Subhanahu Wa Taala, maha pengampunnya Allah Subhanahu Wa Taala kan. Maka sentiasalah dia mengulang-ulang surat tadi. Kemudian dia menangis. Kemudian dia tinggalkan perbuatan dia tadi, lalu dia elokkan. Dia bukan tinggalkan saja-saja, apa memang betul-betul tinggalnya secara langsung. Fahsanan naz'a, tinggalkan secara terus. Maka tak kala telah sampai berita ini kepada Hadrat Umar radhiyallahu anhu kan, maka Hadrat Umar radhiyallahu anhu kata, beginilah yang kamu lakukan. Beginilah, maknanya beginilah keadaannya. Maknanya bila satu orang itu buat dosa, apa yang perlu kita buat? Kita dakwahkan dia, beri peringatan kepada dia. Bukannya cakap dengan perkara-perkara yang teruk-teruk, merepek-merepek. Tak perlu. Ajak dia kepada Allah kembali. Macam mana nak ajak kepada Allah? Kenalkan balik umat kepada sifat-sifat Allah, kepada siapakah Allah yang sebenar kan?
Bawa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka kenal siapa Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mampu untuk membawa mereka kepada perintah-perintah Allah. Kemudian mereka akan tinggalkan maksiat tadi dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, maknanya selepas kita dakwahkan kepada mereka, selepas kita jumpa kepada mereka, hendaklah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua dan memberi taufik untuk dia tinggalkan dosa tersebut, dan terus istiqamah di dalam meninggalkan dosa. Jadi sebenarnya Sayyidina Umar kata, apabila kamu melihat seorang lelaki di kalangan kamu yang tergerincir daripada jalan yang benar, maka hendaklah kamu betulkan dia semula, dan beri kepercayaan kepada dia. Beri kepercayaan apa? Beri kepercayaan bahawa taubatlah, Allah pasti akan ampunkan. Taubat je tak apa. Dosa yang kamu buat ni besar mana pun, kamu taubat, pasti Allah akan ampunkan, kecuali syirik. Taubat je tak apa. Yang penting taubat. Yang salahnya, yang masalahnya buat dosa tak taubat. Ini yang masalah. Kalau buat dosa taubat tak ada masalah. Yang penting lepas buat dosa istighfar, taubat. Bukanlah maknanya buat dosa dengan sengaja tak apa nanti taubat, bukan. Itu bukanlah makna taubat yang sebenar. Makna taubat yang sebenar ni mesti cukup 3 syarat. Pertama, berazam. Pertama, dia berazam betul-betul untuk tinggalkan segala dosa ni. Dan dia tinggalkan dosa ini adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana apa-apa. Kalau dia tinggalkan bukan kerana Allah pun tak dikira taubat juga. Sama ada dia tinggalkan kerana dia takut azab Allah, ini pun dikira taubat. Dia bertaubat kerana hendak dapatkan nikmat syurga Allah pun dikira taubat, asalkan ianya niat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia berhenti buat perkara ni hanya semata-mata takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab dia takut dengan Allah ni lah, dia yakin kalau aku buat dosa akan masuk neraka, buat pahala akan masuk dalam syurga. Sebab Allah bagi tahu, Allah SWT dah beritahu dah, siapa yang ingkar akan masuk neraka, siapa yang ikut taat akan masuk ke dalam syurga. Jadi ini kita kena buat. Maknanya apa? Kita betulkan dia dulu, kita ajak dia kepada Allah SWT dengan cerita kehebatan Allah. Tak perlu cerita benda-benda yang lain. Kau buat ni salah, ajak perdebatan pula. Tak perlu ajak perdebatan, tak perlu betulkan dengan perkataan. Kita dakwahkan mereka, betulkan iman dan supaya mereka sendiri betulkan iman yakin mereka. Bila mereka mula cakap kehebatan Allah, maka Allah SWT akan mula betulkan iman dan yakin mereka. Ni Quran bagi tahu. Qulu qawlan sadida, berkata dengan perkataan yang tepat, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah SWT akan islah kamu dengan sebab kamu berkata dengan perkataan yang tepat. Untuk berubah, ubah dulu percakapan. Mula percakapan apa? Bercakap tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah. Siapa banyak cerita kehebatan Allah, kebesaran Allah, maka banyak perkara-perkara, dosa-dosa mulut ni dia akan terselamat. Bila dia mula cerita tentang selain daripada kehebatan Allah, maka mulalah dia akan terjerumus, dia akan tak selamat daripada dosa-dosa mulut yang lain. Dia akan mula cerita pasal orang, dia akan mula punya. Tapi bila kita cerita pasal Allah, syurga, neraka, akhirat, insya-Allah kita takkan terjerumus di dalam dosa-dosa mulut. Nak cakap pasal orang, nak mengumpat dan sebagainya. Dan Hazrat Umar radhiyallahu anhu berpesan, janganlah kamu jadi pembantu-pembantu bagi syaitan. Pembantu bagi syaitan di dalam menyesatkan orang tersebut. Jangan buat dia makin jauh dengan Allah. Jangan makin cakap, itulah kau buat lagi dosa, kau tak tahu ke? Macam-macam, tambah lagi, tak. Itulah kau. Tengok orang yang pelaku dosa ni macam tengok tak seronok . Ada rasa sesuatu, jijik ke apa ke, kan? Tak boleh. Kita kena sayang si pelaku dosa tadi, sebab dia juga sama seperti kita. Kita juga sama seperti dia, melainkan Allah SWT beri hidayat pada kita. Jadi bagaimana kita nak usaha supaya dia pun ada keinginan yang sama untuk dapatkan hidayat pada Allah, maka Allah SWT akan beri hidayat kepada dia. Jadi semoga Allah SWT beri kita taufik untuk sama-sama kita dapat amalkan, ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.